Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan Syekh Ali Rah ni, iaitu Ibnu Husin Syekh Ali Rah ni, ahli bait Nabi SAW, dan beliau dikatakan antara ulama yang terawal yang menyebarkan Islam di negeri Kedah ni, khususnya di daerah Al-Usta ni. So, jadi alhamdulillah pagi Maulud ni kita sampai ke sini dan kita memohon agar semua murid di Perang Mahmah Kubra dan juga grup untuk filem dan seluruh umat Islam diberikan keselamatan dunia akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini makam Syekh Ibnu Husin Syekh Ali Rah atau disebut sebagai Anam, ya. Jadi beliau merupakan pendakwah yang terawal. Kaji mengatakan pendakwah yang terawal yang bertanggungjawab membawa masuk Islam di Kedah ni. Pada abad ketiga Hijrah, pada abad ke-10 Masihi. Jadi masa saya sampai kat ni mula-mula tadi, kami tak ikut jalan ni. Kita ikut jalan belah sana tu. Ambil gambar sikit lah. Tengok kami rentas tanah perkuburan ni. Kami rentas tanah perkuburan ni sambil saya berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Saya dipimpin oleh seorang rijalul ghaib, terus dibawa sampai ke sini. Ini first time saya sampai sini. Saya tak tahu. Kami pakai kereta hujung sana. Jadi bila masuk tanah perkuburan ni, kita tak tahu ni ada makam Syekh Ali Rah ni. Saya pun tak tahu kalau di Indonesia makam-makam wali-wali Allah ni bukan saja dibuat sebagai kompleks makam, dibina untuk orang nampak, untuk orang datang ziarah. Tapi kan dekat tepi jalan pun tak ada ni signboard. Pelik kan? Kalau kita belajar sejarah, biasanya kalau majlis pembandaran ni, kalau orang tu terkenal bagi satu tempat di kawasan, nama dia tu akan diberi. Dia letakkan di nama jalan, nama bangunan, kan? Tapi kan Syekh Ali Rah ni adalah salah seorang pendakwah terawal di Kedah, dan memang dia ni pada pandangan saya ada juga silsilahnya ahli bait Nabi SAW. Saya berkeyakinan demikian. So jadi apalah salahnya kita letak signboard kat depan tu Syekh Ali Rah ni. Kita besarkanlah sejarah tempat kita, kan? Sebab Melayu dengan Islam tak berpisah. Kalau Melayu berpisah dengan Islam ni, layulah Melayu. Melayu tu sebab apa dia ada Melayu? Sebab dia ada Islam. Dia ada Islam, dia ada Muhammad tu. Sebab itulah Islam ni, umat Melayu ni dia ada, dia wujud, dia kuat, dia ada berbangsa, bertamadun sebab Islam. So jadi apalah salahnya kalau kita membesarkan sejarah-sejarah tokoh-tokoh kita walaupun dah lama berpindah alam, tapi ni akan mengingatkan kepada bangsa kita dan bangsa lain tentang tanah ini bertuan, tanah ini ada berwaris, kan? Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kami akan wariskan muka bumi ini kepada orang-orang yang beriman, kan? Bukan pada pemimpin politik, kan, yang bersilih ganti, tetapi kepada orang yang beriman yang akan memakburkan muka bumi Allah ni dengan nur Islam. Sebab tu bila saya cakap macam ni, tengok tadi daripada panas terik ni jadi redup ni. Dia orang suka kita dengar kita cakap macam ni. Sebab apa? Sebab saya dah tulis dah dekat grup filem tu, serta tak semestinya orang hidup tu dia hidup, tak semestinya orang mati tu dia mati, kan? Ada kalanya orang yang mati tu hidup, ada kalanya orang yang hidup tu mati. Jadi sebab tu saya tulis begitu. So jadi masa saya baru sampai ni secara kerohanian, kalau tak mau terima tak apalah. Saya datang ke sini, saya nampak dia berdiri kat sini, kan? Kerohanian lah, rohani, bukan nampak fizikal bang. Jangan salah faham, bukan hantu ya, bukan rohaniah. Jadi bila saya jumpa rohaniah tu, saya bagi salam, kita bertanya dengan dia macam mana keadaan dia. Kemudian kita dapat tahulah hakikatnya. Kemudian kita hadiahlah Fatihah, bagilah selawat, kan? Tanda kita membesarkan sejarah bangsa kita, tentang membesarkan sejarah Islam di tanah air kita. Jangan kira berjubah berserban, kadang jubah serban pun tak boleh pakai juga. Merapu saja boleh dapat kuasa. So jadi kita yang sekarang ni, kita yang berkuasa atas diri kita ni, apakah tanggungjawab kita di atas muka bumi ni sementara kita masih hidup? Bukan saya kata suruh dewa kau orang mati, tak. Rasulullah pun dah lama wafat, tapi kita masih lagi perlu beriman kepada Rasulullah, beriman, dan kita masih lagi menjadi umat dia. Kita lah satu-satunya umat dalam Nabi sejarah dunia ni. Kita lah masih lagi mempunyai Nabi itu Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi itu telah lama wafat. Okey, itu saya nak sampaikan. So jadi sekarang pun dah tengah hari. So jadi alhamdulillah dah berbagai-bagai dah kejadian alam berlaku kat sini, daripada panas jadi redup, kan? Kemudian daripada saya tak tahu pun pertama kali saya masuk kawasan perkuburan tanah Tanjung Inggeris, daripada depan, daripada surau depan sana saya jalan ya. Jadi murid saya yang pegang kamera ni dia ikut saya lah.
Dia kata ikut saya jangan takut. Tadi dia masuk pun dia rasa meremang dia ada masa kata tak apa. Kadang-kadang kita tak tahu ahli kubur ni dia nak minta doa kita, dia nak minta doa hidup. Sebab ahli kubur ni dia memang tak boleh doa dah. Faham tak? Amal dia takat tu saja. Melainkan wali-wali Allah yang letak darjat dia tinggi, itu cerita lain. Hanya Allah je yang mengetahui. Tapi kalau orang awam biasa ni, dia mengharapkan doa kita. Mereka ni. So, jadi bila sampai sini, selain kita doakan Syekh Ali Rah ni, kita doakan juga seluruh penghuni kubur. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Kan? Kita bagi salam pada ahli kubur dan kita mendoakan ahli kubur ni semoga mereka ini semuanya diberi keampunan, rahmat, diangkatkan azab kubur dan diberikan rahmat limpah kurnia daripada Allah. Dan begitu juga saya, anda semua dalam grup filem dan siapa yang menonton video ni, dan kepada murid-murid saya khususnya, disambungkan sana ilmu kita, wirid kita, zikir, cuba berhubung dengan Rasulullah SAW, menerusi ahli bait Nabi, keluarga Nabi dan para tabi'in dan tabi'in. Jadi kalau ikutkan dia hidup pada zaman tabi'in. Abad ketiga Hijrah, abad ke-10 Masihi. Tapi yang penting terawal. Jadi bumi Kedah ni bumi berdaulat sebab apa? Sebab Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.